Tajuk yang akan kita bincangkan adalah berkaitan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan orang Melayu, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, Perlembagaan Rakyat dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 1 Februari 1948 untuk menggantikan Malayan Union. Persekutuan ini terbentuk hasil desakan orang Melayu supaya British mempertimbangkan pendapat dan kehendak mereka dalam perubahan politik di Tanah Melayu. Pembentukan persekutuan menunjukkan kejayaan orang tempatan menentang penjajah British. Untuk pengetahuan anda, terdapat faktor yang menyebabkan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Harap anda semua mencatat isi-isi penting tajuk ini untuk kita buat latihan esei kemudian nanti. Tahukah anda apakah faktor pertama pembentukan persekutuan? Persekutuan Tanah Melayu terbentuk hasil ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union. Raja dan rakyat bersatu padu menentang Malayan Union. Mereka mendesak British menghidupkan semula dasar perlindungan. Penentangan orang Melayu dipimpin oleh Datuk On Jaafar. Walaupun sikap politik Melayu yang sederhana menyebabkan British menerima kehendak orang Melayu supaya Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu, pendekatan orang Melayu menentang Malayan Union adalah tanpa menggunakan kekerasan. Sokongan daripada pegawai British yang sedang berkhidmat di Tanah Melayu juga menyebabkan pembentukan persekutuan. Mereka membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union. Antaranya ialah Sir Malcolm MacDonald, Sir Edward Jan dan L.D. Gammons. Persekutuan Tanah Melayu juga dibentuk disebabkan oleh sokongan daripada bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Mereka menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Antaranya ialah Sir Frank Swettenham, Sir R.O. Winstead, Sir George Maxwell dan Sir Cecil Clementi. Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) turut menyumbang ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Apa isi kandungan Piagam Atlantik ini? Menurut piagam ini, PBB tidak menggalakkan penjajahan bentuk baru dengan negara kolonial, memberi latihan kerajaan sendiri atau kemerdekaan kepada penduduk tempatan. Bagaimana? Masih fokus pada tajuk perbincangan kita? Faktor seterusnya ialah UMNO dan Raja-Raja Melayu tidak menuntut kemerdekaan. Mereka hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang dikuasai oleh golongan radikal seperti PKMM, API, AWAS dan BATAS. Di samping itu, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk kerana semangat perpaduan orang Melayu daripada semua golongan. Pemimpin dan rakyat bersatu menentang penjajahan baru melalui Malayan Union. Baiklah, kita teruskan perbincangan berkaitan tajuk ini. Beberapa langkah telah diambil bagi menjayakan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antaranya ialah penubuhan jawatan kuasa eksekutif. Jawatan kuasa ini terdiri daripada 12 orang ahli seperti pegawai kanan British, pemimpin UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. Mesyuarat telah diadakan di King's House, Kuala Lumpur. Sebelum Persekutuan Tanah Melayu dibentuk, orang Melayu telah membuat 5 tuntutan terhadap British. Tuntutan ini muncul selepas mesyuarat jawatan kuasa eksekutif. Apa tuntutan tersebut ya? Untuk pengetahuan anda, tuntutan tersebut ialah Raja-Raja Melayu dan UMNO menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Mereka mahu sebuah persekutuan seperti negeri-negeri Melayu bersekutu,
menolak kerakyatan terbuka Malayan Union, meminta dasar perlindungan dipulihkan dan menuntut supaya kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri diakui semula. Perundingan jawatan kuasa eksekutif ini telah ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu. Mereka berpendapat jawatan kuasa ini tidak disertai oleh perwakilan orang dagang. Mereka menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh. Bagaimanakah tentangan golongan ini terhadap jawatan kuasa eksekutif? Mereka telah menubuhkan All Malayan Count Joint Action dan Pusat Tenaga Rakyat Putra pada awal tahun 1947 untuk menentang British dan UMNO. Putra diketuai oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik, demonstrasi dan juga mogok. Malah gabungan AMCJA Putra juga telah mencadangkan perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Lihat kandungan Perlembagaan Rakyat pada paparan di skrin. Buat catatan tentang Perlembagaan Rakyat tersebut. Kesannya, British telah menubuhkan jawatan kuasa perunding untuk mendapatkan pandangan golongan ini dalam menyediakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Akhirnya, Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani pada 21 Januari 1948 antara Raja-Raja Melayu dengan British di King's House. Dengan perjanjian ini, Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan rasminya pada 1 Februari 1948. Untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kita tentang tajuk ini, elok rasanya kita bincangkan bagaimana sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu berfungsi. Berdasarkan rajah yang dipaparkan pada skrin, perkongsian kuasa telah dilakukan antara Majlis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi pada peringkat pusat. Pentadbiran di peringkat pusat dibantu oleh Majlis Eksekutif Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan. Manakala di peringkat negeri pula, Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengasaskan pembahagian kuasa dan membentuk senarai persekutuan dan senarai negeri. Selain itu, persekutuan ini merupakan gabungan 11 buah negeri. Konsep raja berperlembagaan telah diwujudkan. Kesan perjanjian ini dapat menjelaskan beberapa perkara yang menjadi persoalan pelbagai pihak sebelum ini. Syarat kerakyatan diperketatkan. Prinsip kerakyatan jus soli adalah untuk rakyat Raja Melayu bagi negeri Melayu dan rakyat British bagi negeri-negeri selat, iaitu Melaka dan Pulau Pinang. British mengiktiraf semula ketuanan Melayu yang telah diakui sejak Perjanjian Pangkor 1874. Raja Melayu dikekalkan kuasanya dalam pemerintahan. Setiap negeri mengadakan perjanjian dan perlembagaan bertulis dengan British. Perlembagaan ini dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri.
Nampaknya, perbincangan kita merangkumi keseluruhan tajuk yang berkaitan Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui tentang faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan orang Melayu, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, perlembagaan rakyat, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Iktibar yang kita dapati daripada perbincangan ini mengajak kita, warga negara Malaysia, erti perpaduan dalam sebuah perjuangan. Hingga berjumpa lagi.